salam sejahtera, selamat berjumpa lagi bersama saya Cikgu Heri. Hari ini Cikgu akan mengajarkan satu teknik membaca, yaitu menggunakan teknik KWL. Sebelum Cikgu menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan teknik membaca KWL ini, Cikgu akan menerangkan maksud membaca ataupun definisi membaca itu. Oke, definisi membaca. Apa itu membaca? Oke, membaca ni sebenarnya ia adalah suatu proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang-lambang bercetak dan bertulis. Itu berdasarkan pendapat Harris dan Sipay 1980. Manakala menurut Goodman 1973, membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuk makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan tersebut. Oke, sebentar tadi Cikgu sudah bagi tahu maksud ataupun definisi membaca itu. Sekarang kita pasti tertanya-tanya, kita membaca untuk apa sebenarnya? Apa tujuan kita membaca? Oke, baiklah. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2011, beliau menyatakan bahwa tujuan utama seseorang membaca adalah untuk memperoleh atau menginterpretasikan makna daripada bahan yang kita baca itu. Okay? Secara umumnya, membaca ini bertujuan untuk pengalaman sastra, untuk mendapatkan maklumat, untuk menyelesaikan sesuatu tugasan kita, dan yang terakhir untuk tujuan akademik. Seperti yang Cikgu katakan sebentar tadi, hari ini Cikgu akan mengajarkan satu teknik membaca, yaitu menggunakan teknik KWL. Okay? Mari kita berkenalan dengan teknik ini. Pada tahun 1986, Ogle membina carta KWL untuk tujuan membantu merangsang pemikiran atau minda pembaca secara aktif semasa proses membaca. Okay. Model ini dikembangkan untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan daya pengetahuan murid-murid mengenai sesuatu topik tersebut. Okay. Teknik ini terbina daripada akronim perkataan bahasa Inggris, yaitu KWL. Oke, secara ringkasnya KWL membawa maksud, yaitu untuk huruf K mewakili know ataupun apa yang saya tahu. Okay. Manakala huruf W mewakili what atau apa yang ingin saya tahu. Manakala huruf L pula yaitu mewakili learn atau apa yang saya pelajari. Untuk pengetahuan murid-murid, teknik KWL ini meliputi 3 peringkat dalam proses pembacaan, yaitu sebelum pembacaan, semasa pembacaan, dan yang ketiga, selepas pembacaan. Pada peringkat sebelum pembacaan, para pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka tahu tentang topik tersebut. Okay? Hal ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan para pelajar mengenai topik tersebut. Apabila para pelajar mula mengeluarkan idea mereka, yaitu penilaian akan berlaku dan mereka akan mula menimbulkan persoalan mengenai topik itu. Hal ini akan mendorong meningkatkan minat para pelajar untuk membaca topik tersebut. Pada peringkat semasa pembacaan, para pelajar akan ditanya mengenai apa yang mereka ingin tahu daripada topik yang mereka baca. Dengan itu, pelajar akan mula menjawab persoalan-persoalan yang timbul semasa peringkat pertama, yaitu sebelum pembacaan. Mereka akan mula memberikan jawapan berdasarkan apa yang mereka telah baca. Manakala pada peringkat yang ketiga, yaitu selepas pembacaan, pada peringkat ini ia memerlukan para pelajar untuk menerangkan apa yang mereka dapat dan pelajari daripada pembacaan yang telah dilakukan sebentar tadi. Jawapan pelajar mungkin akan berbeza-beza berdasarkan penilaian yang mereka lakukan dari peringkat pertama dan jawapan kepada persoalan-persoalan setelah selesai membaca keseluruhan topik
tersebut ataupun bahan yang telah diberikan. Pelaksanaan teknik KWL dalam bilik darjah ataupun penggunaannya secara individu untuk tujuan pembacaan secara kritikal, ia tertumpu kepada penggunaan jadual KWL yang diperkenalkan oleh Ogle. Seperti murid-murid lihat dalam jadual KWH yang sedang cikgu benangkan ni, dia ada K, dia ada W, dia ada L, kan? Cikgu sudah terangkan sebenar tadi mengenai maksud K, W dan L, kan? K untuk apakah yang saya ketahui, W untuk apakah yang saya ingin ketahui, dan L untuk apakah yang telah saya pelajari, kan? Oke, kita pergi kepada K. Dalam langkah K, seseorang pembaca akan bertanya kepada dirinya sendiri, kepada dirinya, apa yang sudah dia ketahui tentang topik yang sedang dibaca ataupun sedang dikaji. Dalam langkah W pula, pembaca akan berfikir secara analytical, iaitu dengan bertanyakan soalan kepada diri sendiri tentang topik yang sedang dibaca ataupun sedang dikaji. Ketika bertanyakan soalan-soalan tersebut, pembaca boleh mengamalkan teknik penyoalan yang 5W dan 1H ataupun yang dikenali sebagai 5 wife, 1 husband, ya. Seperti what, apa, when, bila, where, di mana, why, mengapa, who, siapa, dan how, bagaimana. Manakala dalam langkah L pula, ia memberikan peluang kepada pembaca membuat refleksi berkaitan dengan apa yang sudah dia ketahui berdasarkan topik yang sudah dibaca ataupun yang dia sudah kaji. Berdasarkan maklumat baharu yang dia dapat ataupun perolehi daripada bacaan ataupun bahan yang telah dikaji, pembaca boleh membuat kesimpulan baru mengenai topik yang dia sudah kaji ataupun baca. Untuk pengetahuan murid-murid, teknik ini sangat bagus. Dia ada beberapa kelebihan, seperti dia mampu membantu pembaca untuk mencipta pembacaan yang lebih efektif untuk diri sendiri. Seterusnya, ia membantu pembaca untuk menjelajahi topik yang dikaji daripada pelbagai perspektif, dan yang ketiga pula membantu pembaca memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai topik yang sedang dikaji ataupun yang sedang dibaca. Nah, kalau yang terakhir yaitu yang keempat, ia dapat membantu pembaca membuat kesimpulan baru mengenai topik yang sedang dikaji atau dibaca berdasarkan maklumat baru yang diperoleh dan dengan pengetahuan yang sedia ada berkaitan dengan topik yang dikaji ataupun dibaca itu. Okey, baiklah murid-murid, cikgu sudah menerangkan panjang lebar berkaitan dengan teknik membaca KWL ini. Jadi takkan kita bercerita saja kan berkaitan dengan topik ini. Jadi untuk kita dapat lebih memahami berkaitan dengan topik ini, yang teknik KWL ini, kita akan mengaplikasikan dalam pembelajaran kita. Jadi cikgu akan bantu murid-murid untuk mengaplikasikan teknik ini supaya murid-murid akan dapat menggunakan teknik ini untuk kepentingan murid-murid juga pada masa-masa yang akan datang, ya. Okey, sekarang cikgu akan bagi satu topik, iaitu kata nama. Okey, topik kita ialah kata nama. Cikgu mahu murid-murid sediakan pensel atau pen dan kertas, ya. Lepas tu murid-murid akan tulis seperti yang cikgu buat dalam paparan slide ni. Murid-murid boleh ikut, boleh tulis, ya. Okey, baiklah, seperti yang cikgu minta murid-murid tadi, cikgu minta murid-murid untuk buat, tulis seperti yang cikgu sudah bentangkan dalam paparan slide yang cikgu buat sebagai contoh. Jadi murid-murid sudah buatkan, sudah siapkan. Cikgu harap murid-murid sudah siap. Okey, sekarang murid-murid perlu tulis bahagian ruangan kotak K itu, iaitu apa yang saya ketahui. Okey,
Dalam tu murid-murid boleh tulis apa saja yang murid-murid tahu berkaitan dengan kata nama. Ya. Apa saja yang murid tahu yang berkaitan dengan kata nama, murid boleh tulis dalam sana. Okay. Setelah itu, setelah murid-murid tulis dalam tu, cikgu akan berikan nota. Cikgu akan paparkan nota kata nama. Lepas tu, semasa murid-murid membaca nota tu, cikgu mahu murid-murid tanya dengan diri sendiri, okay? Diri murid sendiri, ya. Cikgu mahu kamu semasa kamu membaca tu, kamu bertanya dengan diri sendiri, kamu soal diri sendiri kamu dengan apa yang kamu mahu tahu berkaitan dengan topik kata nama. Misalnya, apakah maksud kata nama? Okay? Apakah contoh kata nama? Itu contohlah. Okay? Murid-murid boleh tulis semua yang persoalan-persoalan ataupun persoalan-persoalan yang ingin murid-murid ketahui dalam yang berkaitan dengan kata nama di sana. Okey, setelah murid-murid selesai membaca dan menulis di bahagian ruangan W tu, iaitu apa yang ingin murid-murid ketahui ataupun apa yang ingin saya ketahui. Okey, setelah itu murid-murid perlu mengisi menulis bahagian L tu yang apa yang murid-murid sudah pelajari. Misalnya, sebagai contoh, murid-murid sudah mengetahui makna ataupun apa itu kata nama. Sebenarnya tadi murid-murid sudah membaca nota yang cikgu paparkan. Jadi murid-murid boleh tulis berdasarkan nota ataupun bahan yang cikgu telah berikan untuk murid-murid baca. Murid-murid boleh tulis di bahagian ruangan L apa itu kata nama. Okay? Maksudnya murid-murid kena tulis di bahagian L contoh maksud kata nama tu, ya, dan apa saja yang murid sudah tahu berkaitan dengan kata nama berdasarkan nota yang cikgu telah paparkan dan cikgu minta murid-murid baca tadi. Contohnya, murid-murid akan dapat kata nama ini seperti nama tempat, nama orang, nama manusia, nama haiwan, begitu. Okey, boleh? Okey, setelah murid-murid selesai, okey, untuk mengisi bahagian L tu, iaitu mengisi berdasarkan apa yang murid-murid sudah pelajari berdasarkan nota yang cikgu paparkan, yang cikgu minta murid-murid baca sebentar tadi. Okey. Lepas murid-murid lengkapkan ketiga-tiga ruangan tu, iaitu ruangan untuk K, W dan L, cikgu mahu murid-murid mengambil gambar dengan tugasan yang murid-murid sudah selesaikan dan kemudian tu hantar dekat grup WhatsApp, sebab kita sekarang kan belajar dalam talian. Jadi ya, memang cikgu tidak akan periksa ya secara manual. Jadi, cikgu akan minta pelajar akan murid-murid hantar dalam grup WhatsApp, nanti cikgu akan cek, ya. Okey, sebelum kelas kita berakhir, cikgu akan berikan link, ya, link untuk pengukuhan untuk kelas kita pada hari ini, iaitu pengukuhan untuk bagaimana kita adakah murid-murid dapat mengetahui ataupun dapat menguasai penggunaan ataupun cara mengaplikasikan teknik KWL ni. Okey, baiklah, cikgu rasa kelas kita sampai di sini saja. Jika ada sebarang persoalan atau yang murid-murid tidak faham, murid-murid boleh on mikrofon dan ataupun tanya, boleh type dekat ruangan chat tu. Kalau tiada sebarang persoalan, cikgu harap murid-murid dapat menguasailah teknik atau kemahiran membaca yang cikgu sudah ajar hari ini, iaitu teknik KWL. Kerana teknik ini, kita tahu teknik ini memberi, ya, cikgu sudah terangkan panjang lebar. Sebentar tadi teknik ini memang sangat membantu kita untuk lebih mahir dalam proses membaca, agar apa yang kita baca tu kita dapat kuasailah, dan pembacaan kita itu lebih teratur dan efektif lah macam tu. Boleh murid-murid?